Assalamualaikum, hai semua. Okey, kali ni kita tengok matematik tingkatan 1 bab 1 nombor nisbah. Okey, kita fokus pada pecahan positif dan juga pecahan negatif. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok ada menggunakan garis lurus. Okey. Kita tengok contoh kat sini ya. Kita ada negatif 1, negatif 2/3, A, 0, 1/5, B, C dan 1. Jadi dia nak minta kita carikan nilai A, B dan C. Okey, sebagaimana yang kita tahu, okey, garis lurus, okey, kalau kita buat pertambahan ke kanan tak bertambah, ke kiri menolak. Jadi kalau ke kanan bertambah 1, jadi dia sama je, tambah 1 tambah 1. Tapi sekarang ni kita pecahan, kalau ke kanan tambah 1/2, jadi semua kena tambah 1/2, 1/2, okey. Jadi kita tengok kat sini, okey, untuk nombor pecahan ataupun untuk garis lurus, okey, poin dia sama je dengan integer. Kalau di garis lurus, kita kena tengok nombor yang berdekatan. Okey, keyword dia tengok nombor yang berdekatan, macam negatif 1 dengan negatif 2/3 ataupun 0 dengan 1/5. Yang ni tak ada 1 C. Okey, jadi yang paling senang kita tengok adalah 0 dengan 1/5. Okey, dekat kan? Jadi 0 nak pergi ke 1/5, dia perlu tambah berapa? Perlu tambah 1/5. Jadi maksudnya ke kanan perlu sentiasa tambah 1/5. Ini pun tambah 1/5. Macam tu. Tambah 1/5. Macam tu. Okey. Jadi dekat sini 0 nak bagi 1/5 tambah 1/5. Jadi untuk B, okey, B 1 asal dia 1/5 tambah dengan 1/5. Jadi B adalah 1 tambah 1 2, pembawah. Okey, ingat basic ya. Pembawah kena sama, tambah dengan tolak. 1 tambah 1 2, pembawah sama 5. Jadi B adalah 2/5. Okey, C pula. Okey, B 2/5. 2/5 kena tambah dengan 1/5. 2/5 tambah 1/5. Belum dapat C lagi, dapat dekat tengah ni. Okey, lepas tu tambah lagi 1/5. Tambah 1/5. Okey. Jadi pembawah dah sama, 5 5 5. Jadi 5 pembawah dia. Atas 2 tambah 1 tambah 1 4. Jadi C adalah 4/5. Okey, macam mana pula A? Maaf ya. Okey, A. Okey, ke belakang kan. Jadi kita nak tengok nombor yang berdekatan dengan dia adalah negatif 2/3. Okey. Negatif 2/3. Jadi 0 nak pergi ke negatif 2/3, dia 2 kali lompat. Okey, 2 kali lompat. Maksudnya 2 kali. Jadi 0 nak pergi ke negatif 2/3, dia kena tolak dot negatif. 0 tolak 2/3. Jadi negatif 2/3. Jadi 2/3 ni dia tolak terus ke sini, tapi dia kena bahagi 2, 1 2. Okey, bahagi 2, tak boleh bahagi kan kalau pecahan. Basic pengetahuan basic untuk pecahan. Kalau pecahan dia tak boleh bahagi, dia kena darab tapi terbalikkan. Kalau 2 maksudnya 1/2 lah, sebab 2 2/1 sebenarnya. Okey, jadi negatif 2 darab 1 negatif 2, 3 darab 2 6. Okey, negatif 2/6. Okey, lagi sekali basic pengetahuan untuk pecahan. Okey, 2 dengan 6 boleh tak kita matikan dengan sifar yang sama? Okey, sifar 2 1, sifar 2 3. Okey, jadi A adalah negatif 2/3, negatif 1/3. A negatif 1/3. Okey, boleh? Okey, kita tengok lagi satu lagi contoh untuk garis lurus ya.
Okey, contoh yang ni Okey, kita ada kat sini negatif 1, A, negatif 1/3, sifar 1/4, B, C dan 1. Okey, yang ni senang sikit sebab dia ada berdekatan. Okey. Jadi, kosong nak bagi ke 1/4, kita kena tambah 1/4. Okey. Tambah 1/4. Kita tambah selalu. Kena tambah 1/4. Tambah 1/4. Okey, manakala ke belakang kosong nak bagi negatif 1/3, dia tolak 1/3 lah maksudnya. Okey. Jadi yang ni pun kita tolak 1/3. Yang ni pun tolak negatif 1/3 kan. Okey, jadi sekarang ni kosong tolak 1/3 jadi negatif 1/3. Okey, dah dapat A. Jadi yang ni negatif 1/3 kena tolak 1/3. Jadi pembawah kita pecahan mula kita kena tengok pembawah ya, kalau tambah tolak. Okey. Pembawah 3, hutang 1, hutang 1 lagi jadi hutang 2. Hutang tu negatif 2. Jadi A adalah negatif 2/3. Okey. Okey, untuk B pula. Okey, ke kanan tadi tambah 1/4. Jadi B yang asal dia adalah 1/4, sebelah dia 1/4. Dia kena tambah 1/4 lagi. Jadi pembawah sama 4. 1 tambah 1 2. Okey, 2 dengan 4 ada pecahan yang sama, iaitu sifir 2, 1, sifir 2, 2. Okey, jadi 1/2. Okey, yang ni tadi negatif 2/3 je. Okey, untuk C pula. C bersebelahan dengan B. Jadi kena ambil jawapan B tadilah. Kalau salah B, salahlah C. Okey, B 1/2 ataupun kita buat 1/2 ataupun tadi yang belum matikan lagi tu sebab kita nak pembawah yang sama, iaitu 2/4 tambah 1/4. Jadi 2 tambah 1 3, 4. Macam tu. Jadi C jawapan dia 3/4. Boleh ya? Okey, kemudian sekiranya dia minta kita susun ikut tertib menurun. Okey, yang ni nombor 1, 2. Disuruh buat ikut tertib menurun. Okey, yang diberi adalah 3/4, 3/8, 1/2. Okey, macam mana kita nak buatkan dia tertib menurun? Okey, yang pertama sekali kita buat perbandingan macam ni, kita tak nampak. Jadi kita tengok pembawah yang paling besar adalah 8. Okey, pembawah paling besar 8. Jadi kita tengok yang kecil boleh tak ikut yang besar ni. Okey, dia adalah ketua geng. Jadi kawan-kawan ni kena ikut dia lah. Jadi 4 boleh jadi 8. Boleh, iaitu darab 2, darab 2. Okey. 2 boleh jadi 8. Boleh, iaitu darab 4, darab 4. Okey. Jadi kita pun tulis yang baru iaitu 6. Yang ni 3 darab 2, 6, 8. Okey, yang ni tak ada ubah lah. 3/8. Yang ni 4/8. Jadi bila pembawah dah sama, baru kita boleh bandingkan dia. Jadi untuk menurun, bagi pecahan. Okey, mestilah menurun. Ingat tak turun tangga? Okey, kita buat tangga. Okey. Okey, turun tangga. Jadi mestilah yang besar dulu. Okey. Okey, ataupun kita buat kek. Potong 8. Okey, ni makan 6. Jadi dia yang paling banyak. Betul tak? Dia makan 6. Ni makan 3 je. Ni makan 4. Okey, pecahan kan? Okey, jadi menurun mesti yang banyak dulu. Okey, kat sini banyak yang mana? 6/8. 6/8 sama juga dengan 3/4. Okey, kita pilih 3/4 tulis yang asal ya. Okey, lepas tu 4/8 iaitu 1/2. Itu 3/8. Macam tu ya. Nak tulis jawapan tu, kita tulis yang asal dia ni lah. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, yang paling besar adalah
18. Okey, 18 paling besar. Okey, lepas tu 6 boleh jadi 18, boleh darab 3, darab 3. 9 jadi 18, boleh darab 2, darab 2. Jadi yang baru dia 5 darab 3, 15 per 18, 11 per 18. 7 darab 2 adalah 14 per 18. Okey, jadi kat sini paling besar adalah 15. Jadi ambil semula 5 per 6. Okey, lepas tu 14. Jadi 7 per 9. Kemudian 11 per 8. Okey, macam tu. Boleh? Boleh faham ya? Ikut tertib menurun. Okey, untuk contoh yang ni pula, okay, dia nak tu tertib menurun. Okey, tertib menurun. Okey, sekarang dia bagi kat kita 3 per 8. Lepas tu negatif 5 per 12. Okey, lepas tu 5 per 6, negatif 3 per 4 dan 2 per 3. Okey, macam mana nak buat dengan ni punya pembawah lain? Okey, kat sini kita boleh tengok. Okey, kita susun dulu. Yang negatif, negatif. Okey, negatif kat sini ada negatif 5 per 12. Okey, ni. Dan satu lagi, negatif dia negatif 3 per 4. Okey, ni yang negatif. Okey, manakala yang positif pula adalah 3 per 8. Okey, 5 per 6. Okey, satu lagi 2 per 3. Okey, ini. Okey, sekarang dia nak tertib menurun, kena yang besar dulu. Okey, besar dulu maksudnya yang kecil sebelah kanan, yang besar sebelah kiri. Okey, yang ni sebelah kanan. Okey, kalau kita buat perumpamaan 2 ni, negatif ni, okay, 12 dengan 4. 4 boleh jadi 12, boleh darab 3, darab 3. Okay, jadi yang ni 3, 3, 9. 9 dengan negatif 9 dengan negatif 5 mana besar? Negatif 5 dulu kan? Okey, ingat ya, negatif yang angka dia kecil, nilai dia besar. Okey, jadi untuk negatif dia duduk sebelah negatif 5 per 12 dan negatif 3 per 4. Okey, settle yang ni. Okey, kita tengok yang positif pula. Okey, ada pembawah dia 8, 6, 3. Okey, yang paling kecil 3. Okey, paling besar 8. 6 nak jadi 8 tak boleh. Okey, 3 boleh jadi 6. Jadi darab 2, darab 2. Ataupun kita boleh buat perumpamaan kek. Okey, kek kita fikir ada berapa kek? 1, 2, 3 kek. Okey, 1 kek, 2 kek, 3 kek. Okey, kek ni 3 per 8. Okey, kita belahkan 8. 1, 2. Okey, kek ni belah 6. 6 Okey, konon-konon Dan kek ni belah 3. Okey, ataupun boleh juga belah 6. Kita kan darab tadi kan. Okey, belah 6 juga. Okey, jadi sekarang ni, yang ni daripada 8 dia makan 3 sahaja. Okey. Okey, lorekkan 3 Okey, yang ni je dia makan. Yang ni 5 daripada 6. Okey, dia ada 6, dia makan 5. Banyak kan? Tinggal 1 je. Yang ni dia makan 2 darab 2, 4. Makan 4 daripada 6. Jadi tinggal 2. Okay, jadi kita nampak perbezaan kat sini. Yang ni sikit je. Okay, lebih dia banyak. Yang ni sikit je. Jadi kat sini yang paling banyak sekali dimakan adalah tengah-tengah, iaitu 5 per 6. Yang kedua banyak 2 per 3. Dan kemudian 3 per
8. Jadi susunan menurun dia adalah 5 per 6, 2 per 3, 3 per 8, kemudian negatif dia negatif 5 per 12 dan negatif 3 per 4. Okey, faham setakat ni? Kemudian kita tengok perbandingan. Okey, macam mana kita nak buat perbandingan? Okey, sama macam tadi. Pecahan macam mana pun kita tengok pembawah dia. Okey, dia seperti kek kan. Kita belah tak sama, macam mana kita nak banding kan? Tak acil lah kan. Tu makan sikit, tu belah sikit. Jadi untuk buat perbandingan, dia suruh buat perbandingan. Okay, kita tengok betul ke tak 7 per 10 ni lagi besar daripada 3 per 5. Betul tak 2 per 3 ni lebih kecil daripada 5 per 9. Okay, kita tengok 7 per 10, yang ni 3 per 5. Jadi kita tengok yang besar 10, jadi 5 kena jadi 10 lah. Darab 2, darab 2. Okay, jadi kat sini 3 darab 2, 6. Jadi sini 7. Sebab ni dah sama pembawah kan, 10, 10. Jadi 7 ni 6. Okey, betul kan? 7 lebih besar. Kalau confuse ni, lebih besar daripada 6. Jadi betul. Okey. Dan ni pula. Okay, yang mana besar? 9. 9 besar. Jadi 3 kena ikut 9 darab 3 darab 3. Dia dah sama. Jadi 2 darab 3 adalah 6. Okey, ni lebih kecil. Okey. 6 lebih kecil daripada 5. Sah lah. Okay, yang ni pula 8. Okay, 4 ikut 2 darab 2 darab 2. Tapi tengok kat sini ya. Ni adalah negatif, ni positif. Tapi dia kata lebih besar kat sini, dah nampak terang-terang salah. Okay, kalau negatif positif senanglah kita nak tengok lebih besar lebih kecil, sebab kita dah tahu negatif tu lebih kecil. Okay, lepas tu yang ni negatif-negatif, kalau positif-positif, negatif-negatif baru kita tengok. Okay, yang ni 7, ni 14. Jadi 7 darab 2 darab 2. Ni kalau negatif selalu orang confuse kan. Okay, ni negatif 8, ni negatif 9. Mana lebih kecil? Lebih besar. Negatif 8 betul tak? Dia kata lebih kecil daripada negatif 9. Ingat ya, angka negatif lagi kecil nilai ni, lagi kecil angkanya, lagi besar nilai dia. Jadi negatif 8 ni sebenarnya lebih besar daripada negatif 9. Jadi ni salah. Okay, ni 7 per 8 lebih besar daripada negatif 3 per 4. Okay, kita dah tahu lah negatif ni positif, jadi betul lah, lebih besar. Okay, ni pun sama, positif negatif juga. Okay, jadi tak payah membazir masa, kita tengok je positif lebih kecil. Salah lah kat sini. Okay, yang mana ni selalu soalan bahagian A lah. Yang mana yang kita tak perlu nak kira, kita boleh congak je. Okay, untuk perbandingan. Okey, kemudian kita tengok operasi yang melibatkan pecahan. Okey, pecahan positif dan negatif. Okey, kita tengok kat sini ya. 3 tambah negatif 2 per 7 tolak 1 per 3. Okey, dia sama je. Tambah dengan tolak dia jadi tolak. Okey, jadi kat sini adalah 3 tolak 2 per 7 tolak 1 per 3. Okey, back to basic balik. Ingat balik yang darjah 6 kita belajar. Okey. Okey, kat sini kita tengok yang pertama 3 ni macam mana? Yang lain semua ada pecahan kan? Okey. Ingat ya, pecahan kena sama pembawah. Okey, sama pembawah. Okey, sekarang ni 3, ni 7 kan? Jadi okey, jadi kena sama pembawah 7. Okey, jadi dia pun kena ada pecahan juga. Dia tak boleh tak ada pecahan kan kat sini. Kena per 7 juga. Okey, jadi 3 dia ada. Jadi kita ambil 1 daripada 3 ni, 3, 2. 1 tu kita jadikan dia pecahan. Okey, 1 nak jadi pecahan 7 ni kena 7. Kita sama jadi 1 kan. Jadi 2, 7 per 7 ada sama juga yang 3. Iaitu ni 2, ni 1. Okey, sebab kita tengok sebelah dia. Okey, tolak 2, 2 per 7. Okay, kita tolak dulu 2 ni. Okay, jadi 2 tolak 2 kosong. 7 tolak 2 5. Pembawah dah sama kan, 7. Okay, tolak 1 per 3. Okay,
5/7 tolak 1/3 pula. Okey, 7 dan 3 tak sama pembawah. Okey, lepas tu 3 nak jadi 7 boleh? Tak boleh. Jadi kita nak kena buat darab silang. Yang ni kena darab 3, darab 3, darab 7, darab 7. Okey, jadi 15 tolak 1 darab 7, 7. Pembawah dah sama, iaitu 7 darab 3, 21. Jadi 15 tolak 7, 8/21. Okey, boleh? Kalau boleh, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah kurungan 1/6 tolak 1/7, okey, darab 1 2/5. Okey, kalau macam ni sama je macam integer, iaitu kita kena buat ikut urutan Kudabatato. Kurungan. Okey, sekarang ni tolak ni dia ada kurungan. Kalau dia tak ada kurungan, kita kena buat darab dahulu. Tapi sekarang tolak ni ada kurungan, kita kena dahulukan kurungan dulu. Jadi sekarang ni kurungan 1/6 tolak 1/7 kan. Kita selesaikan yang ni dulu. Okay, ingat tambah tolak kena sama membawah. Jadi yang besar 7. 6 boleh jadi 7, tak boleh. Jadi kena darab silang. Darab 7, darab 7, darab 6, darab 6. Okay, jadi 7 tolak 6 per 42. Jadi 1/42. Okey, kemudian baru kita buat darab 1 2/5. Okey, ingat ya, kalau darab ataupun bahagi, kalau pecahan bercampur, kita kena jadikan dia pecahan tak wajar, tak nak bercampur. Okey. Jadi 1/5 tambah 2. Okey, kat sini 1/42 darab. Okey, 1/5, 5 tambah 2, 7. 7. Pembawah dia 5. Jadi 1/7. Okey, ingat kalau darab boleh terus atas darab atas, bawah darab bawah. 1/7, 7. Okey, 42 darab 5. 2 darab 5, 0, 1. 5 darab 4, 20 tambah 1, 21. 7/210. 7/210. Okey. Sifir ada tak sifir yang sama 7 dengan 21 tu? Ada kan sifir 7. 31, 21, 3. Jadi 1/30 jawapan dia. Boleh? Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya 9/10 tolak 1/7/8 bahagi dalam kurungan negatif 1 1/4. Okey, sekarang tolak ni tak ada kurungan, jadi kita tak boleh buat tolak dahulu. Okey, kita kena buat apa dulu? Kena buat kudaba. Bahagi kan. Jadi ada bahagi kat sini, kita kena buat bahagi dulu. Okey, jadi kita kena buat yang ini dengan yang ini dulu. Ingat ya, operasi kat depan kena selalu bawa positif ke negatif, jangan tinggalkan. Okey, jadi kita turunkan yang kena buat dulu. Okey, negatif 1/7/8 bahagi negatif 1/4. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, kalau darab, okey, ataupun bahagi, kita kena buat pecahan tak wajar, tak nak pecahan bercampur. Okey. Okey, jadi bila kita buat pecahan tak wajar, kita kena darab dan tambah. Darab dan tambah. Jadi yang baru dia adalah negatif ada 1/8, 8 tambah 7, 15. Per 8 bahagi negatif 1/4, 4 tambah 1, 5. 5/4. Okey, kemudian macam kita tahu negatif bahagi negatif. Okey, operasi dulu kita tengok. Negatif sama kan, jadi positif. Okey, yang sama kena jadi positif. Positif, negatif pun jadi positif. Tak tulis pun tak apa. Okey, kemudian bahagi untuk pecahan ada ke bahagi? Tak ada. Okey, tapi kita kena darabkan dia
Iaitu yang asal yang depan tuan rumah kena tulis yang asal lah. Turunkan balik 15/8. Dan bahagi ni kena bertukar jadi darab. Kemudian yang belakang kena terbalikkan. Kena terbalikkan. Iaitu 4/5. Jadi kat sini 15 darab 4 dan 8 darab 5. Atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi 15 darab 4 60, 8 darab 5 40. Ada sifar yang sama? Ada. Matikan sifar 2, 3. Jadi kat sini 3/2. Tak habis kat situ sebab kita ada tertinggal lagi kat depan. Jadi 9/10. Turunkan balik kan kat sini kan. 9/10. Jadi sekarang dia positif. Jadi kita tambah dengan 3/2. Sekarang tambah kena sama pembawah. Jadi 10 yang besar, 2 kena ikut dia, darab 5, darab 5. Jadi 9/10. Ni pembawah dia 10. 10 9 tambah dengan 15. 9 tambah 15. Jadi 24/10. Sekarang boleh matikan ya. Boleh sifar 2. 5 sifar 2 12. Sampai kat sini betul, tapi tak perfect lagi. Jawapan kita boleh jadikan dia pecahan bercampur. Jadi kan pecahan bercampur iaitu 12. Kan ingat tak darjah 6 dulu kita buat macam mana? 12 bahagi 5 macam tu kan. 5 darab berapa dia? 12. 5 darab 2 10. Tolak baki 2. Jadi yang atas ni adalah besar 2, pembawah baki ni atas, pembawah dia samalah 5. Jadi jawapan dia adalah 2/5. Faham untuk pecahan positif dan pecahan negatif. Kita pergi ke topik seterusnya ya.